Bismillahirrahmanirrahim. Menyembunyikan akidah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membenarkan kepada mereka menyembunyikan akidah tanpa mengisytiharkan Islamnya, sama ada dengan perkataan atau perbuatan. Bahkan perjumpaan dengan Rasulullah SAW juga dilakukan secara rahsia di rumah Al-Arqam Ibnu Abil Arqam. Meskipun dalam waktu yang sama Rasulullah SAW dan beberapa sahabat yang lain berterus terang. Langkah ini adalah sebagai langkah mengelakkan diri dari pertarungan secara berdepan yang belum lagi tiba masa dan ketikanya. Para sahabat Rasulullah SAW telah bersembahyang dan berhimpun di tempat-tempat yang tersembunyi agar tidak dilihat oleh orang-orang musyrikin. Apabila berlakunya tekanan, kezaliman, ditangkap, diseksa, dibunuh terhadap sahabat-sahabatnya, maka Nabi SAW membenarkan mereka yang masuk Islam yang lemah ini menyembunyikan diri, bersembunyi, tak beritahu Islam dia, sembunyi, semayang bersembunyi, berjumpa bersembunyi, dan berjumpa dengan Nabi di tempat yang sembunyi. Orang tak tahu, kecuali Nabi dan sahabat-sahabat yang kuat, yang pengaruh saja terbuka. Kerana masa itu masa zaman fitnah, kalau dilakukan terbuka menyebabkan tindak balasnya boleh menghancurkan mereka yang lemah, menyebabkan mereka keluar daripada Islam kerana tak tahan dan seumpamanya. Inilah hikmat tidak dibolehkan tindakan yang keras sebelum kita berkuasa. Setelah berkuasa pun nak buat keras pun ada cara dia, bukan ikut suka begitu, ada peraturan. Di peringkat Mekah, Nabi mengambil langkah supaya sahabat-sahabat dia bersembunyi, berjumpa bersembunyi. Tapi Nabi sendiri dan berkalangan dia terbuka. Ada orang tu dia pakat sembunyi belaka bila nak royak Islamnya, pakat senyap belaka. Hak berani pun senyap juga. Tu tak boleh. Tak ada hak berani, nakut belaka. Tak boleh. Kena ada kalangan orang Islam yang berani. Yang tak berani dia kena diam, jaga iman dia mengikut kemampuan masing-masing, diri masing-masing. Kita baca dalam Al-Quran kisah surah Al-Mu'min, surah Ghafir. Kalangan pengikut Nabi Musa ada pembesar Firaun, Al-Mu'min. Pada masa kemuncaknya, bila Firaun nak bunuh Nabi Musa, dia terus tampil ke hadapan. Dia orang berpengaruh, kisahnya. Lama dah ada sembunyi, akhirnya terbuka juga. Begitulah. Ada masa sembunyi, ada masa terbuka. Mempertahankan diri ketika perlu. Walaupun dalam keadaan sembunyi, kena lawan. Dalam keadaan perlu. Apabila musuh bersedia untuk melakukan sesuatu kejahatan, sedangkan seorang Islam itu mampu melawannya, maka diizinkan menentang musuh tersebut. Bila dia seorang mampu, semuanya orang tahu musuh bertindak, dia mampu lawan, lawan. Di antaranya ialah menurut riwayat Ibnu Ishaq dalam sirah Ibnu Hisham dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Dan sirah Ibnu Hisham menceritakan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Sedang Sa'ad bin Abi Waqqas dan beberapa orang sahabat sedang bersembahyang di suatu tempat yang tersembunyi. Tiba-tiba telah dilihat oleh orang-orang kafir musyrik Quraisy. Lalu mereka mempersenda-sendanya dan mahu menyerang. Lalu Sa'ad memukul salah seorang daripada mereka dengan tulang kering
atau unta sehingga berdarah. Peristiwa ini telah menjadi peristiwa berdarah yang pertama berlaku di dalam sejarah perjuangan Islam. Kasusnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Waqqas ini termasuklah as-sabiqun al-awwalun, orang yang awal-awal masuk Islam. Termasuk keluarga Nabi di pihak ibu dia. Sa'ad dia masuk Islam awal. Lepas pada Sayyidina Abu Bakar, Ali dan Zaid, Khadijah masuk Islam, dia termasuk yang awal. Dia bersembunyi dengan kawan-kawan yang lemah. Masa itu dia masih muda lagi. Tiba-tiba diketahui oleh orang musyrikin. Lalu dia ejek dan nak serang. Maka Sa'ad bertindak lawan dengan tulang unta. Menyebabkan orang musyrik itu berdarah. Berdarah hanya. Ini darah yang pertama ditumpah dalam sirah Nabawiyah. Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad ni ialah sahabat yang ditugaskan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memimpin tentera Islam memerangi Parsi, kuasa besar dunia. Abu Ubaidah dihantar ke Rom, hadap Rom. Sa'ad menghadapi Parsi. Parsi ialah kuasa besar dunia, raja yang siap surat Nabi tadi. Zaman Sayyidina Umar, orang Islam sampai ke Parsi. Ditugaskan Khalid bin Walid, ditugaskan Al-Musanna bin Harithah. Khalid bin Walid dihantar ke Syam bantu Abu Hurairah. Saat Al-Musanna bin Harithah luka dan syahid, Abu Ubaid ganti dia syahid juga. Maka Sayyidina Umar nak pergi sendiri. Sahabat kata tak boleh, takkan ketua negara nak pergi sendiri. Mereka bermesyuarat. Lalu hantar Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan Sa'ad berjaya mengalahkan Parsi, kuasa besar dunia, dan menjadi gubernur di wilayah Parsi beberapa lama. Kemudian dipanggil balik oleh Sayyidina Umar. Sayyidina Umar panggil balik. Bila Sa'ad bermarkah di Iraq, ada seorang pergi mengadu Sayyidina Umar, Sa'ad tak cari korang. Sa'ad tak cari korang. Ni kata Sa'ad bin Abi Waqqas. Lalu Sayyidina Umar tugaskan seorang sahabat yang lain, Hudzaifah bin Yaman, pergi siasat, tanya orang, tak betul. Dia seorang dia duduk cakap, boleh duduk pergi rumah dia kot. Duduk pergi rumah dia, sebab itu aja. Urusan-urusan umat ni pergi rumah dia seorang. Dia mengadu begitu. Sayyidina Umar panggil Sa'ad, suruh balik ke Madinah. Dan Sayyidina Umar tanya, Sa'ad, ada orang ni mengadu. Sa'ad ni doa dia dimakbulkan oleh Allah. Sa'ad kata, ya Allah, ya Tuhanku, sekiranya ada orang tu bohong, panjang kau umur dia dan fitnahkan hidup dia, maka orang yang cakap tu umur dia panjang, hidup dalam keadaan fitnah, bencana. Makbul doa Sa'ad. Sa'ad mati di Madinah. Kubur dia di Madinah, di Baqi'. Ada pun orang pergi ke negeri Cina, ada kubur Sa'ad bin Abi Waqqas, tu tak betul. Boleh ada Sa'ad lain pun, ramai nama Sa'ad. Pakak pergi ke negeri Cina, pergi kubur Sa'ad bin Abi Waqqas. Takkanlah Sa'ad seorang menteri, wazir. Pada Sayyidina Umar, pergi ke Cina, pergi gitu aja. Cina masa tu jauh, tak ada hubungan jauh. Kat Parsi je. Tiba-tiba pergi ke Cina. Itu sahabat yang lain. Kerana mengikut sejarahnya, Islam sampai ke Cina sejak zaman Nabi SAW. Memang ada yang pergi, sahabat-sahabat yang tidak masyhur. Kerana diriwayatkan dalam sejarah Cina. Sejarah Cina. Ada orang tahu bahasa Cina, baca sejarah Cina ni, menceritakan ketika berlakunya insyiqaqul qamar, bulan terbelah dua. Mukjizat Nabi. Bila orang kafir minta Nabi tunjuk mukjizat, Nabi doa, terbelah dua bulan. Sebelah belah kanan, sebelah kiri. Bukit Safa duduk tengah. Bukit Jabal Qubais, Bukit Qubais duduk tengah. Kemudian Nabi doa, takut balik. Diriwayatkan dalam sejarah Cina bahawa bulan belah dua ni nampak.
Lalu Raja Cina panggil ahli falak, ahli membintang Cina. Apa benda hak ni menyebabkan bulan terbelah dua? Ahli falak mengatakan, sudah tentu berlaku peristiwa besar. Peristiwa besar. Dia panggil orang Cina yang berniaga. Orang Arab niaga di Cina. Dia siasat zahir Nabi di sana. Menunjukkan bahawa Nabi sudah tahu. Zahir Nabi, Cina tahu kezahiran Nabi. Kerana mukjizat dia tunjuk gitu. Mungkin yang pergi bawa Islam tu peniaga. Bukan Sa'ad bin Abi Waqqas. Ada bernama Sa'ad juga. Sa'ad Honnego. Bukan Sa'ad yang jadi wazir. Kalau Sayyidina Umar bin Khattab. Ada kubur pakat pergi belakang orang kita pergi juga. Kubur Sa'ad bin Abi Waqqas. Ada apalah. Diberi rukhsah kepada orang-orang yang lemah. Wallahu alam.